Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini cikgu akan buat video rakaman kelas PDPR kita hari ini untuk 3 Abu Bakar hari Jumaat 26 Februari. Kak awak tonton video rakaman ni dan awak tulis nama awak kat bawah video ni kat ruang komen sebagai tanda awak menyertai sesi PDPR hari ini. InsyaAllah kita ialah bahasa Melayu tingkatan 3. Tajuk kita hari ini ialah memacu mutu sukai negara. Mutu sukai negara. Okey, kita teruskan. Okey, kandungan PDPR kita hari ini pertama kita kena tahu tema dan tajuk. Kedua, nak sisi pencetus bagi kita faham tajuk kita nanti, apa yang kita nak buat nanti, iaitu sisi induksi. Itu cikgu akan bagi pengenalan tentang tajuk. Kita masuk poin pertama yang kita nak buat hari ni, iaitu memberi pendapat. Yang seterusnya kita nak tahu tentang peribahasa dan kiasan. Lepas tu penutup dan penilaian. Sesi PDPR kedua ialah sesi pembelajaran bermakna. Jadi kita ada peningkatan dari segi motor, iaitu kemahiran bahasa kamu dan kemahiran menulis. Dari segi peningkatan kognitif, cara kita berfikir, contoh kita berfikir macam mana kita nak bagi pendapat dan kita sesuaikan dengan peribahasa dan kiasan dalam konteks tajuk ini. Okey. Seterusnya nilai yang berkaitan PDPR hari ini, kita tanam nilai dalam tajuk ini adalah kita nak jadi rakyat yang menyumbang kepada negara. Itu kita menanam nilai sayangkan negara melalui sukan. Okey. Kita teruskan. Okay. Jadi slide pertama ni adalah tajuk dengan tema. Kita tema 3, kecerdasan meningkat, keterampilan meningkat, memacu mutu sukan negara. Memacu mutu sukan negara ialah tajuk kita hari ni lah. Okey, untuk tajuk kali ni, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena capai ialah kita kena menulis untuk mengemukakan pendapat yang rasional, maksudnya yang logik lah tentang sesuatu perkara yang kita baca, kita dengar dan kita tonton. Okey, maksudnya tentang sesuatu perkara yang sama ada kita baca ke, kita dengar ke, kita tonton, kita bagi pendapat dan kita tulis semula dalam ayat yang gramatis. Seterusnya, kita nak menggunakan kiasan dengan peribahasa dengan betul mengikut konteks. Itu mengikut konteks tajuk kita dan kita akan masuk kiasan dengan peribahasa tu dalam pendapat kamu dan kita akan bawa pendapat itu sebagai isi karangan pada akhir bahagian penilaian nanti. Okey, sekarang ni tengok ada gambar atlet kan? Atlet ni atlet apa? Apakah jenis sukan yang kamu minat dan kenapa? Contoh cikgu bagi. Cikgu minat sukan berbasikal. Ni atlet negara kita. Okey, kenapa cikgu minat sukan berbasikal? Sebab satu, sukan berbasikal ni adalah sukan yang mudah tapi membawa impak yang besar. Okey, kita tak perlukan alat yang mahal tapi dia memberi impak kesihatan yang besar. Contohnya kita akan sihat dari segi jantung kita, dari segi fizikal dan otot kita, dan yang pasti sekali sihat dari segi mental kita. Contoh kita berbasikal, kita tidak berbasikal dalam bangunan. Kita akan berbasikal ke tempat-tempat yang sesuai. Oleh itu kita akan menyedut udara nyaman, kita akan berjumpa dengan masyarakat, kita akan bersosial dan banyak peningkatan dari segi komunikasi kita. Kita tengok akhlak yang baik, akhlak yang buruk kita jauhi dan macam-macam lagi. Okey, apa pula pendapat awak? Cikgu minta kamu share dalam grup WhatsApp kan? Harap kamu share dalam grup WhatsApp nanti. Okey, slide seterusnya. Sebagai pengenalan, cikgu ambil pengenalan hari ni dekat buku teks muka surat 33. Nanti untuk tajuk ni kita akan rujuk buku teks muka surat 32 hingga 33. Okey, ni adalah atlet negara yang mengharumkan nama negara. Okey, contoh yang ni. Muhammad Kabil Ambak ni dia bahagian sukan equestrian. Equestrian ni sukan berkuda lah. Okey, mereka semua ni bukan mencapai sesuatu kejayaan dengan mudah, tapi mereka melalui usaha-usaha yang sistematik dan usaha-usaha yang bersungguh-sungguh. Jadi kita pun memerlukan banyak usaha untuk memajukan
kejayaan, untuk memacu kejayaan. Begitu juga atlet-atlet ini, mereka memerlukan banyak usaha untuk memacu kejayaan negara, memacu mutu sukan negara. Selain pada atlet, kita sebagai rakyat juga perlu berusaha untuk memacu, untuk meningkatkan mutu sukan negara. Pihak berwajib juga seperti pihak kerajaan, pihak kementerian, kementerian sukan. Okey. Sekarang ni sebagai pengenalan kita dah faham. Hari ni kita fikirkan tentang sukan untuk memacu ataupun meningkatkan tahap mutu sukan negara. Okey, kita teruskan. Okey, melalui tajuk kita hari ini kita akan memberi pendapat. Itu kita menulis untuk mengumpulkan pendapat yang rasional tentang suatu perkara yang dibaca, didengar dan dituntun menggunakan ayat yang gramatis. Hari ini cikgu bagi benda yang kita baca sahaja. Kenapa? Sebab kita nak fokus kepada menulis. Kita nak fokus kepada menulis dan kita tak perlu banyak sangat bahan, kita fokus pada satu bahan. Okay, kita bagi contoh sekarang. Kamu pun boleh fikir contoh. Contoh apa? Pendapat mengenai cara meningkatkan mutu sukan negara. Pertama, kita boleh menyediakan prasarana. Prasarana ni apa? Kita tengok kat contoh dia. Menyediakan prasarana untuk latihan sukan yang bermutu. Contohnya stadium khas untuk satu jenis sukan. Contoh stadium khas untuk sukan renang saja. Okey, stadium khas untuk sukan apa? Sukan hoki saja. Okey, pendapat kedua, menanam keazaman yang tinggi, menanam keazaman tinggi dalam kalangan atlet. Contohnya menyiapkan atlet dengan motivasi diri dan amalan kerohanian yang tinggi. Bila motivasi diri tinggi dan amalan kerohanian yang tinggi, mereka mempunyai kepercayaan, mempunyai keyakinan setiap usaha ada balasan baik. Walaupun tiada balasan baik, mereka tidak akan putus asa. Okey, yang ketiga, menyiapkan pelapis sebagai persediaan kejayaan sukan negara di masa hadapan. Contohnya melahirkan pelapis melalui pemilihan murid yang berkeazaman tinggi dan berbakat di kawasan luar bandar dan bandar. Nanti kamu kena jarak luar bandar, jarak juga di masa. Okey, ni cikgu type silap lah. Okay, InsyaAllah ni adalah pendapat yang cikgu bagi. Kamu boleh juga bagi pendapat. Contoh kamu kata menyediakan apa? Menyediakan beasiswa untuk pelajar luar bandar menyertai latihan sukan. Sebab kebanyakan pelajar luar bandar ni mempunyai bakat yang tinggi dalam sukan. Namun mereka kurang dari segi keuangan. Okay, begitu juga sebenarnya pelajar bandar. Tak semua pelajar bandar mempunyai kewangan yang stabil. Tak semua mak ayah mampu membiayai ataupun membayar perbelanjaan untuk menyiapkan diri menjadi seseorang atlet sukan. Okey, kita teruskan. Okey, cikgu teruskan. Kamu dengar suara cikgu? Okey, kita masuk seni bahasa yang akan kita kaitkan dalam pendapat kita. Seni bahasa kita ialah peribahasa dengan kiasan. Apa tu peribahasa? Peribahasa ialah ayat atau susunan kata yang mempunyai maksud tertentu. Okey, yang biasanya dirujuk kepada maksud berkias, berlapik atau tersirat. Maksudnya peribahasa ni tak terus perkataan tu maksud tu, tapi dia berkias, ada maksud lain. Lepas tu ada berlapik pula, maksudnya tak terang maksud dia. Contoh seperti anak buah. Anak buah maksudnya apa? Anak saudara kan, dia berlapik, dia tak beritahu terus. Orang akan fikir anak buah ni anak saudara dia ke ataupun pekerja dia. Okey. Dan maksud tersirat. Contoh maksud tersirat seperti apa? Tersirat ni maksudnya maksud di sebalik ataupun maksud lain. Okey, ataupun maksud tersembunyi. Kalau berkias tu di sebalik. Kalau tersirat ni maksud tersembunyi. Okey, peribahasa ni terbahagi kepada simpulan bahasa, kata bidalan dan pepatah perumpamaan. Yang ni kita fokus peribahasa, contoh-contoh dia saja. Yang fokus kata bidalan dan pepatah dan perumpamaan ni kita rangkumkan saja dalam peribahasa tu. Tak perlu fikir terlalu mendalam lagi. Kita fokus benda yang kita wajib fokus dahulu. Okay. Seterusnya, kiasan tu apa? Kiasan ada juga dalam peribahasa kan? Kiasan tu ialah susunan kata atau bentuk bahasa yang memperkatakan suatu dengan mengias kepada perkara yang lain. Maksudnya dia nak bagi tayang ni tapi dia bagi tayang lain. Tapi
sampai maksudnya. Okay, sama ada dengan menyebut bandingan atau tidak. Dia bandingkan lah ataupun dia tak bandingkan. Dia merujuk pada sesuatu tapi disebut yang lain. Tapi akhirnya akan sampai maksud juga apa yang dia bagi tahu. Okay, digunakan, kiasan ni digunakan untuk menambahkan kejelasan perkara yang diperkatakan. Lepas tu mengelakkan suatu perkara yang tidak manis daripada disebut secara terang-terangan. Itulah kita selalu kias. Contoh sebagai contoh perkara yang tidak manis seperti okay, kita makan seseorang tu yang mempunyai berat badan yang berlebihan. Kita akan bagi kata kiasan, nak elak apa? Nak elak air muka dia air muka, kita nak jaga air mukanya dan sebagainya. Lepas tu kiasan juga digunakan untuk menguatkan maksud yang diperkatakan agar dapat menarik perhatian khalayak. Contoh bila kita sebut ni, kita kiaskan. Lalu bila kita kiaskan ni akan mendapat perhatian. Kita lebih dengar lah bila sebut kias ni. InsyaAllah. Okay, kita teruskan slide seterusnya. Okay, sekarang kita tengok pepatah dan kiasan yang ada kat dalam buku teks. Ada 4 pepatah ataupun kiasan kat sini. Okay, sekarang kita baca dulu petikan dekat buku teks muka surat 32. Okey. Kita baca sama-sama. Bangkit bersama. Okay, Sukan Asia Tenggara, Sukan SEA merupakan sukan dwi tahunan yang menghimpunkan atlet Asia Tenggara. Para atlet bagaikan prajurit negara bertanding dengan penuh semangat untuk negara. Okay, bagaikan prajurit negara. Ini ada juga maksud dia. Namun demikian, sukan ini tetap menjadi wadah memperkukuhkan hubungan negara ASEAN sejajar dengan peribahasa seikat bak sirih serumpun bak serai. Okey, apa maksud tu? Cikgu nak bagi satu je maksud ni. Yang lebihnya kamu kena baca dan tulis kat dalam buku karangan kamu. Cikgu minta tulis kat buku karangan. Kenapa? Sebab cikgu nak bagi kamu guna untuk tulis isi karangan sekejap lagi sebagai kita menulis pendapat kita berdasarkan bahan bacaan yang kita dapat ni. Okey. Cikgu bagi maksud. Apa itu maksud? Peribahasa seikat bak sirih serumpun bak serai. Okey, kalau seikat kita fikir balik. Kalau seikat bak sirih ni, kalau sirih ni kita susun banyak-banyak dia susah sikit nak dipotong atau nak dilerai. Kalau serumpun okey, atau bukan saja susah nak dipotong sebab terlalu tebal tapi kita nampak dia teratur, kita nampak dia kemas. Sama juga serumpun bak serai. Serai ni bila banyak-banyak duduk dalam satu rumpun kita nampak sangat teratur. Okey. Oleh itu kita maksud peribahasa ni ialah bila kita bekerja sama. Maksudnya kita perlu bekerja sama. Kat sini cikgu bagi link, kamu klik je dan kamu akan sampai maksud ni. Cikgu bagi juga contoh ni. Contoh web yang kamu boleh cari maksud. Kalau kamu tak ada buku nak cari maksud, kamu cari dekat web yang cikgu bagi link ni. Tekan je akan sampai ke web tersebut. Tekan kat sini tau sekejap lagi. Okay, kita sambung petikan kedua. Sukan SEA mempunyai nilai yang amat penting kepada negara kita. Menerusi sukan inilah lahir atlet-atlet yang menjadi ayam tambatan. Yang ada juga. Ayam tambatan tu apa? Cikgu tak minta kamu cari yang ni. Cikgu minta kamu cari 4 saja. Okay. Mereka berlatih bagaikan jentera yang tidak mengenal penat lelah. Semasa bertanding, mereka berjuang seperti harimau lapar yang dahagakan kejayaan. Kamu kena cari maksud harimau lapar tu apa. Okay, seterusnya, jasa mereka tetap dikenang sepanjang masa. Bab peribahasa, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kena cari yang ni lah. Tulis dekat mana? Cikgu beritahu tadi. Tulis dalam buku karangan. Kenapa kena tulis kat buku karangan? Sebab kita nak guna sebagai isi karangan sekejap lagi. Okay, kita sambung perenggan terakhir. Selain itu, negara kita turut cemerlang sebagai tuan rumah sukan SEA. Semasa sukan SEA atau sukan SEA ke-27 pada tahun 2017, upacara perasmian, pembukaan dan penutupan telah menjadi buah mulut masyarakat serantau. Apa maksud buah mulut?
Sila cari juga yang ni. Yang seterusnya, ayat terakhir. Kejayaan ini meletakkan negara kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara penganjur sukan dunia yang lain. Jangan cik tak perlu cari. Cik pun tak cari 4 saja. Okay, kita tengok tahun 2009 hingga 2017. 2009 tuan rumah pertama pada 2009 ni ialah Laos. Bilangan atlet 348. Kedudukan masa tu kedudukan keempat. Laos masa ni dapat emas 40, perak 40, 40 pingat 40 pingat perak dan 40 pingat gangsa. Pada tahun 2011 ke Indonesia, bilangan atlet yang mereka bawa ialah 608, kedudukan 4, emas 58, perak 50, 81. Okey, mungkin masa ni bukannya bilangan atlet yang mereka bawa, tapi bilangan atlet yang menyertai sukan C di tempat mereka dan bilangan pingat-pingat yang dimenangi oleh atlet-atlet yang menyertai. Okey, yang tahun ke 2013 kat Myanmar. Okey, atlet yang menyertai sukan C pada masa tu ialah 568. Dan kedudukan masa tu kedudukan kelima, lepas tu emas 43 dan perak 38 dan gangsa pula ialah 77. Okey, sebelum kita ialah negara Singapura pada tahun bila? 2015. Bilangan atlet 641, kedudukan 4, emas ialah 62, perak ialah 58 dan gangsa 66. Okey, sekarang tibalah negara kita. Bila sukan C diadakan di negara kita? Pada 2017 di mana? Tuan rumah Kuala Lumpur. Bilangan atlet 844. Betul lah cikgu rasa 844 ni atlet yang menyertai, atlet dari negara tersebut yang menyertai sukan C. Dan kedudukan kita pada masa tu kedudukan pertama. Untuk emas yang kita menang 145 pingat emas dan 91 pingat perak dan 88 pingat gangsa. Okey, dah sini kamu dapat banyak peribahasa dan kiasan. Cikgu minta kamu cari masuk 4 saja. Okey, sekarang kita teruskan untuk slide seterusnya. Okey, slide seterusnya ni cikgu nak minta kamu guna kiasan dan peribahasa tadi dengan betul mengikut konteks. Konteks kita apa? Cikgu nak bagi konteks dia hari ni. Kita buat isi karangan mengenai langkah-langkah meningkatkan mutu negara serta tapi kita sertakan dengan peribahasa dan kiasan. Cikgu tak minta buat karangan tau. Cikgu minta buat isi saja. InsyaAllah minggu depan kita nak buat karangan. Kalau awak tak buat yang ni, kita tambah 2 karangan lah bagi kita semakin pandai. Okey, cikgu bagi contoh. Pertama, cikgu bagi isi bagaimana ataupun langkah untuk meningkatkan mutu sukan negara ialah atlet negara perlu bekerjasama dan berusaha dalam kumpulan. Seperti peribahasa apa yang cikgu sebut tadi. Buat apa? Seikat sirih dan serumpun serai. Sambung. Usaha tersebut akan membuahkan hasil seterusnya meningkatkan mutu sukan negara. Itu isi 1. Cikgu dah berapa isi? Cikgu dah minta kamu tulis 3 isi dalam buku karangan. Seterusnya hantar dekat grup kat Google Classroom. Cikgu bagi link, kamu tekan je link ni. Lepas tu kalau yang tak boleh masuk juga, cikgu longgarkan, kamu hantarlah dekat personal WhatsApp cikgu ataupun grup WhatsApp kita. Hantar je. Nanti boleh bagi contoh kat kawan lain, boleh bagi semangat dekat kawan lain untuk hantar juga. Okey, nanti kamu kena klik latihan ni, kamu akan sampai dekat dekat tempat yang kamu kena hantar. Kamu kena buat lah dulu dekat dalam buku. Lepas tu kamu tangkap gambar, baru kamu klik link tersebut dengan menekan perkataan latihan ni. InsyaAllah. Selesailah PDPKR kita hari ni. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena memahami apa? Kita kena bagi pendapat berdasarkan bahan. Yang ini bahan kita berdasarkan apa yang kita baca. Lepas tu
kita nak gunakan kiasan dengan peribahasa bersesuaian dengan konteks. Konteks sekarang ni ialah kita nak buat isi karangan mengenai langkah-langkah memacu kejayaan, memacu mutu sukan negara ataupun langkah-langkah meningkatkan mutu sukan negara. Alhamdulillah, terima kasih. Jangan lupa untuk selesaikan sesi kamu belajar. Tutuplah dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum.